ada masalah dengan akaun. Nanti masuk balik. Internet ada masalah. Okey. Nanti cuba masuk balik ke. Kalau terkeluar cuba masuk balik. Alright. Okey kelas. Cikgu dah start record. Untuk kehadiran, cikgu malas dah nak panggil seorang-seorang. Itu pertama. Yang kedua, awak boleh masuklah ikut email mana-mana pun boleh. Tak pakai email awak sendiri, pakai email ibu bapa pun boleh lah. Sebab macam-macam masalah kan. Alright. Kita nak mudahkan cara je. Tetapi kehadiran, awak pergi dekat ruang chat sekarang, awak type nama awak. Itu dikira hadir. Siapa type nama dia, masuk dalam ruang chat tu, itu kehadiran dia. Buat sekarang. Lepas tu kan, dekat rumah cikgu sekarang ni, ada orang tengah mesej rumput tau. Korang boleh dengar tak? Ke bising? Bising ke senyap? Korang? Senyap. Alright, okay. Alright. Senyap. Okay. Sila masukkan nama anda di ruang chat. Itu dikira kehadiran anda. Raja Muhammad Al-Fatih. Cikgu nak minta baca doa. Hari ni kita mulakan bacaan doa untuk mula belajar. Boleh Raja? Mana Raja? Tak tahulah. Tak tahulah. Macam mana ni? Tak tahu. Tak. Alif Fazri. Alif Fazri, boleh? Bacaan doa? Boleh? Okey, mula bacaan doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Okey. Alright, kelas. Sekejap cikgu tutup. Cikgu nak share screen. Cikgu tutup sekejap. Siapa yang baru masuk, typekan nama awak di ruang chat. Itu dikira kehadiran. Okay, kita pergi muka surat 28 yang ada masalah tak? Yang cikgu bagi apa nama? Skema jawapan cikgu masukkan dalam grup WhatsApp kelas. Tak je. Tak je. Boleh? Boleh? Boleh. Alright. Boleh. Boleh, kita pergi muka surat 29 lah. Sambil tu awak tengok dulu muka surat 29 sekejap. Sekejap, ada gangguan dekat tempat cikgu ni. Sekejap Tengok dulu muka surat 29. Oh tu yang
Okey, kita mula. Sekejap Okey, nombor 1. Boleh dengar tak suara cikgu jelas? Jelas. Jelas. Alright. Okey, kita tengok nombor 1 ni. Lebih kurang je macam minggu lepas tu ya. 7 1/4. Sekejap. Okey. 7/4. Dekat sini 7/4. Tolak lagi berapa? Bakinya 3/4. Jadi nak cari anu, kita nak kena buat operasi apa pada 7/4 dengan 3/4 ni? Tambah. Okey, kalau tambah, awak bayangkan ya, ini 7/4. Umpama macam RM7 lebih. Kalau pecahan ni dia macam sen-sen lah, dia tak cukup 1. Dia tak cukup RM1 kan. Pecahan kan adalah nilai yang kurang daripada 1. RM7 lebih. Bayangkan RM7 berapa sen. Dekat sini pecahan je, maknanya sen. Jadi kat sini besar, sini kecil. RM7 lebih tolak dengan berapa dapat berapa sen. Macam tu. Jadi kalau awak buat operasi tambah, nombor dia akan bertambah besar daripada 7/4. Adakah ini jawapan yang kita nak masukkan ke dalam ni? Gitu cara kita berfikir. Jadi operasi tambah tu sesuai ke? Kelas? Tak. Sesuai. Tak sesuai. Ya, jadi kita kena guna operasi. Operasi apa? Tolak. Yes, tolak. Kita kena guna operasi tolak lah. Jadi sama dengan buat di bawah sambil-sambil cikgu cakap, tangan awak pun kena pegang pensel. Sama dengan 7/4. Kita kena tolakkan dengan besar tolak kecil. Ni besar tolak dengan kecil. Ada 2 nombor je yang terlibat kat sini. Dan juga ada 2 operasi je yang kita perlu fikir nak guna tambah atau tolak. Jadi kita dah fikir tadi sesuai guna tolak. Tolak pula. Betul lah, sesuai guna tolak. Kemudian tolak dengan 3/4. Okey. Di sini penyebut dah sama. Pengangka 1 tolak 3. Kecil tolak besar. Boleh tak? Tak. Kena pinjam daripada siapa? Daripada siapa kita tak pinjam? 7. Pinjam daripada tu. Oh. Betul. Jadi kita pinjam 7 tinggal 6. Kemudian di bawah ni lah akan wujud nombor bercampur yang baru, iaitu apa dia? 6 berapa? 6 berapa pecahan dia apa? Pecahan sebelah dia. Cikgu ajar, kalau pengangka, penyebut kena tambah dengan pengangka. Dia 4 tambah 1 jadi 5. Kan? Tak apa, siapa tu hakim lambat, tak apa, masuk je ya. Kita baru mula nombor 1. Okey, pengangka ni 4
penyebut dia kena tambah dengan pengangka. 4 tambah 1 jadi 5. Ingat lagi tak minggu lepas cikgu ajar ni? Ingat. Penyebut dia Ingat. salin balik sama. Pengangka dia senang aja. Pengangka jangan fikir susah-susah sangat. Tambahkan aja pengangka dengan penyebut bagi pecahan yang lama ni. Jadi 5. Kemudian sambung. Tolak. Kamu buat tak? Sama-sama dengan cikgu ni? Buat. Alright. Buat. Okay. Kemudian dah jadi begini. Sekarang dia punya pengangka dia dah besar. 5 tolak 3. Jadi kita pun selesaikan. Okay, selesaikan. Apa jawapan dia? Mula-mula kena letak kumpulan apa dulu? Kumpulan apa dulu nak letak ni? Nombor bulat je jadi berapa? Dia dah terror dah. Sepatutnya dah terror. Nombor bulat jadi? 6. Sekarang pengangka pula. 5 tolak 3. Jadi? 2. Kemudian penyebut ni nak letak apa? Penyebut 8 ke? 4 tambah 4. Nak letak 8? Tak. 4. Penyebut 4. Okay, sama. Betul. Tak 4. Okay, kita dah dapat ni 6, 2 per 4. Ini ke jawapan akhir kita ni? Adakah ini jawapan akhir? Kita kena boleh tak kecilan? Kelas? Boleh. Kita save. Kita nak guna apa? Betul. Save 2 ada apa? 2, 4, 6, 8. Jadi, kita ada 2 kat sini dan 4 kat sini. 2 ni tempat pertama, 4 di tempat kedua. Jadi, kita potong, letakkan tempatnya. Potong 2. 2 ni tempat pertama kan? Jadi, potong, letakkan tempatnya. Buat sama-sama dengan cikgu. Jadi, habis kelas ni, tak banyaklah soalannya awak kena buat sendiri dah buat dengan cikgu. Alright. Kemudian potong pula 4. Potong 4. 4 ni di tempat kedua. Letakkan tempatnya. Jadi apakah jawapan dia kelas? 6 1 per 2. Bagus. Pandai. 6 1 per 2. Bagus. Alright. Dah? Dah siap? Dah. Kejap. Cikgu nak tanya, sekolah agama kamu ada peperiksaan ke petang? Ada. Habis. Ada. Habis. Okey, ada antara kampung yang ada peperiksaan, ada yang tak ada peperiksaan. Okey, tak apa, kita kena pergi laju. Kalau siapa tak sempat salin, cikgu akan share rakaman, awak boleh buka balik, boleh buat balik. Boleh? Kita kena pergi laju. Boleh tak kelas? Boleh. Alright. Tengok situasi bagi nombor 2. Sekarang masalah kita semua nak kena fikir sama ada kita tambah ke tolak. Yang melibatkan 2 nombor ni. Okey. Yang melibatkan 2 nombor ni. Kita nak buat operasi apa, tambah ke tolak. Kita tengok. Depan sekali Anu. Kalau Anu depan sekali, bermakna dia kena paling kecil ke paling besar? Besar. Paling besar. Kita tengok ada 2 nombor ni. Kalau awak buat 2, ni macam RM2 lebih. Yang ni RM1 lebih. Kalau awak tolak kan, dia akan jadi lebih Kecil. Lebih kecil. Boleh tak kita masukkan kecil kat sini? Kecil tolak besar lah. Sebab bila awak tolakkan kedua-dua ni, dia akan jadi lebih kecil kan? Letak kat sini. Boleh ke? Tak. Operasi apa kita nak pilih ni? Kita nak pilih tambah ke awak tolak? Tambah. Right, so kita kena buat tambah. Sama dengan 2/5 per 9 tambah 1/2 per 9. Okay. Penyebut dah sama. Ini operasi tambah. Jadi tak perlu kita nak fikir kecil ke besar nombor depan ni.
Jadi kita terus boleh tambah. Tambahkan mengikut kumpulan, jadi berapa kelas? Awak cakap, cikgu tulis. Mula-mula cikgu kita nak letak apa ni? 3. 3 tu nombor Bulat. betul. Sekarang atas pula. Atas ni kita panggil apa? Pengangka ke penyebut? Pengangka. Okey, pengangka. Cikgu nak letak apa ni pengangka? Tak dengar. 7. Tak dengar. Kenapa tak dengar ya? Ada kawan kamu yang kata tak dengar. Kawan-kawan lain dengar tak? Dengar. Kalau tak dengar tu mungkin awak punya peranti tu ada masalah. Dah dengar dah? Siapa Dengar. tadi yang cakap tak dengar tu? Nama? Saya. Nama? Ahmad Denis. Ahmad Denis sekarang dah boleh dengar? Tak. Okey, kalau nak lagi jelas, awak boleh ambil earphone. Cocok telinga tu. Cocokkan kat telinga awak. Ada tak kat rumah? Sekejap. Pergi lari ambil. Earphone boleh, headphone boleh. Apa orang Melayu panggil lah? Earphone tu. Earphone. Tahu kan yang cocok kat telinga tu? Cocokkan kat telinga awak. Tahu. Alright. Okey. Tak apa, kita teruskan. Nanti yang tertinggal boleh tengok rakaman. Alright, kelas. Kemudian. Apa tadi? Letak apa? 7. 7, below, above, below dia. Bawah. 9. Ini jawapan. Boleh tak kita potong 7 dengan 9? Ada tak 7 dengan 9? Dalam CP apa ada 7 dengan 9? Tak ada. Tak ada. Jadi inilah jawapan akhir. Alright. Senang Okey, kita pergi nombor 3. Perhatikan nombor. Kita ada 8. Allah, besar. Kita ada 8 dan juga 4, 5/9. Okey, kalau tak bersuara tutup mikrofon, kalau tak jelas. Alright, macam tu. Okey. Kita ada 8, bayangkan macam RM8 je. Ni ada RM8, ni RM4 lebih. RM4 berapa sen macam ni kan? Ini 8 tolak lagi berapa sama dengan RM4 lebih. Jadi apa operasi yang kita kena buat antara kedua-dua nombor ni? Tambah ke tolak kelas? Tolak. Betul, tolak. Tak boleh buat tambah sebab kalau tambah ini adalah RM8, ini RM4. Awak bayangkan kalau awak tambah dia jadi RM12. Jadi RM12 ke jawapan kita nak letak dalam ni? 8 tolak 12. Tolak besar. Boleh ke tak? Tak boleh. Jawapan nombor 2. Ada yang tanya jawapan nombor 2 apa? Ini dia ya. 3, 7/9. 7 dengan 9 ni kita tak boleh potong lagi. Sebab 7 dengan 9 tak ada dalam satu CV yang sama. Right? Balik pada nombor 3. Kita tak boleh buat operasi tambah, kita kena buat operasi tolak lah. Alright. Sama dengan apa kita nak bubuh dulu ni? Kita nak buat operasi tolak. Mestilah nombor besar tolak kecil. Ini besar. Kalau orang Kedah kata besar. Besar tolak kecil. Apa kita nak bubuh besar? Had mana besar? 8 ke 4, 5/9? 8. 4, 5/9. Tak dengar? 8. Betul, 8 yang had besar. 8 tolak 4, 5/9. Faham tak? Faham. Setakat ni? Faham. Alright. Kemudian nak selesaikan. Boleh tak cikgu terus tolak ni? 8 tolak 4. Senang lah. 8 tolak 4, 4. Jadi jawapan dia 4, 5/9. Boleh tak cikgu buat macam ni? Kelas? Tak boleh. Betul, tak boleh. Pasal apa? Pasal apa? Sebabnya 8 ni kita belum tukar lagi kepada nombor bercampur.
Nombor bulat ni kita kena tukar kepada nombor bercampur, iaitu yang terdiri daripada 3 nombor macam ni. So macam mana kita nak tukar? Kita pinjam aja, kurangkan 8 ni, kurangkan 1 Jadi tinggal 7. Ingat lagi tak cikgu ajar minggu lepas? Kemudian apa jadi pada pecahan? Pecahan nak buat apa? Atas bawah ni nak buat apa? Kelas? 6/6. Tak dengar? 6/6. Okey, ada kata 6/6. Kita nak buh 6/6. Betul tak kelas? Tak. Tak betul. Betul. Jawapannya betul lah tu. Tak betul kita bubuh 6/6. Tak boleh. Sepatutnya bubuh apa kelas? 8/8. 1/9. 8/8 pun tak betul. 1/9. 8/8 tak betul. Apa tadi? Hat tadi? 6/6 tak betul. Lagi? 1/9 tak betul. Ampar ni 5/9. 6/9. Ampar ni dah lupa dah ni cikgu ajar. 9/9. 9/9 jawapannya. Betul. 9/9 baru betul. Kenapa 9/9 ni betul? Cikgu ajar. Minggu lepas cikgu ajar. 9/9 dikira 1. Cikgu ajar minggu lepas. Kalau nak bentukkan dia punya pecahan yang baru, kita kena buat apa? Kita kena ikut penyebut nombor soalan. Ini soalan kan? Penyebut dia berapa? Penyebutnya 9. Kita kena follow, ikut. Ikut. Faham tak? Faham. Allah. Faham. Bila penyebutnya 9, had atas ni pun wajib kena ikut 9. Gelak anak cikgu. Cikgu cakap kedah. Okey. Faham tak? Jadi kat sini 7, sebenarnya 7 tambah dengan 9/9 ni. 9/9 ni sama dengan berapa nilai dia? 1. 1. Jadi dekat sini 1 tambah 7 kan jadi 8 balik. Faham tak? Faham. Jadi kena ikut. Ikut aja. Jangan fikir penyebut orang lain. Kena tengok penyebut kita, penyebut soalan kita ni. Faham? Tak boleh ambil penyebut orang lain. Kena ambil penyebut pada soalan. Alright. Selesai dah tu. Okey, kemudian. Teruskan. Apa nak buat ni? Tolak, salin aja. Ni tadi 8 ni dah tukar kan jadi nombor bercampur. Salin balik. Lepas tu jumpa tolak. Salin tolak. Okey, kemudian jumpa apa pula lagi? 4/5/9. Salin. 4/5/9. Okey. Sekarang cikgu tak muat cikgu sambung sini. Kemudian kita tengok 9 dengan 9 dah sama penyebut. Nombor bulat pula 7 tolak 4 cantik dah, besar, tolak kecil. Kemudian kita tengok pengangka pula. Pengangka pun 9 tolak 4 cantik dah, besar, tolak kecil. Bolehlah kita teruskan menolak semua kumpulan. Okey, jadi berapa? Nak buat apa ni cepat? 4/9. Apa pula? Nombor bulat dulu. Lupa nombor bulat dulu. Nombor bulat dulu sini. 7 tolak 4. 5. Pengangka. 3. 4. Pengangka pula. 4. Penyebut. 9. 9. Okey, lepas tu kita kena buat apa ni? Dah tulis jawapan. Kita sebelum kita pergi
soalan lain. Kita kena semak pecahan 4 dengan 9. Boleh potong tak? Betul tak? Jadi inilah jawapan akhir. Alright. Kemudian nombor 4. Okay. Nombor 4. Kita ada 7 dengan 2 1/2. Pengangka pula. Anu ataupun tempat kosong ni di depan sekali. Bila dia depan sekali, dia kena paling besar ke paling kecil? Paling besar. Paling besar. Kalau nak jadikan dia paling besar, apa kita kena buat pada kedua-dua nombor ni? Operasi apa? Tambah. Oh. Ya, kita kena buat operasi tambah. So, kita buat 7 tambah 2 1/2. Dah? Cikgu, jawapan nombor 3 apa? Nombor 3. Ini. Nombor 3 ni. 3 4/9. Okay. Kalau nombor tertinggal, dua, sebab tinggal. apa dia? Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 ini. Alright. Paparan cikgu tu besar tak? Jelas tak untuk awak? Jelas. 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 Kalau lagi awak tekan titik 3 tu, awak tekan full screen. Full screen tu lagi besar. Dah? Dah, boleh teruskan nombor 4? Boleh. Boleh. 4 tadi? Ni. Okay, kalau operasi tambah dia istimewa sikit. Operasi tambah kita tak perlu tukarkan nombor bulat kepada nombor bercampur. Kita boleh terus tambah je. Sebab kalau kita nak tukar kepada nombor bercampur, dia macam tak berguna sangat. Kenapa bila operasi tolak kita kena tukar, operasi tambah kita tak perlu tukar? Sebab operasi tolak kita kena lebih berhati-hati sebab kita nak menolak pengangka sekali. Faham tak? Tapi kalau nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Tukar, kita tukar. Okey. Tukar, dia jadi berapa ni? 7. 6 2. 6. 6/2. Betul. Sebab ikut penyebut. Jangan pergi ambil penyebut orang lain, soalan lain. Tak mau. Pi sana. Tak payah. Ambil penyebut soalan. Dia jadi 2/2. Faham? Dia jadi 2/2 ni 1. 1 tambah 6 jadi 7. Kemudian teruskan. Tambah 2 1/2. Kemudian kita akan buat sebab dia operasi tambah kan. Tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Naira. Okey. Sebab dia operasi tambah, kita tak payah risaulah nombor depan ni kecil ke besar kan. Jadi kita boleh terus tambah. Okey, tambahkan. Jadi 6 tambah 2 jadi 8. Bagi pengangka pula 2 tambah 1 jadi 3. Dengan penyebut mestilah sama. Salin balik. Yes, 2. Faham tak? Sangkut-sangkut. Okey, kalau sangkut-sangkut tu dia masalah internet awak. Sebab kawan-kawan lain sangkut tak? Dia sangkut-sangkut ni bergantung kepada capaian internet awak. Tak apa. Jangan risau. Kita tonton aja mana yang boleh dapat. Tak dapat, cikgu akan bagi dalam bentuk rakaman. Rakaman YouTube. Rakaman YouTube tu mudah sebab tak memerlukan capaian internet yang kuat. Berbanding dengan kalau cikgu bagi awak dalam bentuk rakaman Google Drive. Betul tak? Betul. Kalau dalam rakaman Google Drive, cikgu bagi video tu dalam Google Drive, awak memerlukan capaian internet yang kuat juga untuk buka video cikgu tu. Sebab tu cikgu upload dulu ke YouTube.
Jadi cikgu bagi link YouTube, awak tekan je, internet awak sikit pun awak boleh tengok dengan laju. Faham tak? Faham. Ha. Kemudian kalau awak nak tengok rakaman rakaman cikgu tu, video yang cikgu bagi dalam YouTube tu, nak tengok dengan lebih jelas, pandai tak nak tengok dengan paparan yang lebih terang? Pandai tak? Ha. Kalau tak pandai cikgu tunjuk sekejap. Contoh, mana cikgu punya ni YouTube. Okey. YouTube, cikgu buka Sat. YouTube. Cikgu ajar macam mana awak nak buka video. Macam mana awak nak buka video dengan lebih jelas. Katalah awak dah buka ni kan. Okey. Awak pergi paparan atas ni yang titik 3 ni. Tengoklah kat laptop boleh, handphone boleh nampak. Atas sekali, belah kanan, titik 3. Nampak tak? Nampak, saya dah tahu dah. Tak apa, cikgu ajar kawan-kawan yang lain. Yang dah tahu, bagus. Kemudian awak pergi dekat ni, quality ni. Quality. Gambar macam gambar skru tu, tekan. Lepas tu awak pergi dekat bawah sekali ni perkataan advance. Advance, awak pergi yang paling tinggi, 720. Jadi paparan awak tu, paparan tu lebih jelas. Faham tak? Faham. Faham. Macam tu caranya. Dan janganlah bila awak buka video ni, awak buka kecil. Macam ni kan? Awak besarkanlah full screen. Dekat kotak bawah ni, dekat gambar muka siapa tu? Amni dekat bawah muka Amni tu ada kotak 4 segi tu. Kan? Awak tekan. Yang tu dia boleh jadi full screen. Kotaknya lebih besar. Macam tu. Faham tak? Faham. Alright. Jadi, kenapa cikgu tunjuk tu? Kalau cikgu bagi video link YouTube tu, awak buka dia tak sangkut-sangkut. Sebab dia melalui akaun cikgu buat rakaman tu. Jadi tak sangkut. Maksudnya, masa kita berbincang ni, kalau awak tak sempat tak apa. Sebab kita nak kejar masa. Kita nak kejar masa, nanti awak boleh tengok rakaman. Boleh? Boleh. Alright. Okay, sekarang ni, masalah kita kat sini. 8/3/2. 8/3/2 ni, ini bukan jawapan akhir kerana pecahan dia ni, pengangka dia besar. Berbanding dengan soalan nombor 3, awak tengok. Bandingkan antara 2. Bandingkan jawapan nombor 3 dengan jawapan nombor 4 ni. Sini pengangka dia kecil, penyebut besar. Yang sini, pengangka besar, penyebut kecil. Ini adalah pecahan apa kelas? Ingat tak? Ini adalah pecahan Wajah. pandai. Ini pecahan wajah. Yang ini pula pecahan apa? Pecahan tak wajah. Wajah. Ini tak wajar. Ini pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar, kita tak boleh tinggalkan pecahan tak wajar sebagai jawapan akhir. Kita kena tukar dia kepada pecahan wajar. Barulah settle kerja kita. Jadi awak kena buat apa? Tukarkan. Ingat lagi tak macam nak tukar? 3/2. Maknanya 3 bahagi 2. Betul, bahagi. Okey. Jadi awak kena buat operasi bahagi. Siapa duduk kat dalam? 3 ke 2? Nak letak siapa dulu boh kat dalam? 3. Betul. Letak 3. Kita kena letak pengangka dulu di dalam. Kalau awak letak penyebut di dalam, habis. Salah. Okey. So letak 3. 2 ni penyebutnya safe. Jadi kita pilih tempat pertama lah pada safe 2. 2. Kita tolakkan. Bakinya 1. Jadi apakah nombor bercampur yang terbentuk?
1/1/2. Pandai. Ingat lagi lah tu. 1. Kita tengok dulu. 1. Tengok atas. Lepas tu pergi ke bawah. Lepas tu baru tengok sifir dia. Bentukkan dia macam tu. Jadi jawapan dia 1/2. 1 ni datang daripada jawapan. Okey. 1 pada pengangka ni pula datang daripada baki. Dan 2 ni dia punya penyebut ataupun sifirnya. Faham tak kelas? Faham. Okey. Jadi cikgu teruskan jalan kerja kita ni. Cikgu buat garisan sambung. Salin balik 8 dekat sini. Tutup mikrofon dulu. 8. 3/2 ni kita tak boleh salin dah. Sebab 3/2 ni kan kita dah 3/2 ni kita dah bawa kat sini. 3/2 kita dah tukarkan dia jadi 1/2. Jadi awak kena tambah dengan 1/2. Faham tak kelas setakat ni? Faham. So jawapan dia apa? Teruskan. Cikgu sambung bawah ni sama dengan. Jadi bila kita dah dapat macam ni, ulang balik 8 ni datang daripada nombor bulat tu lah. Nombor bulat tak diusik, salin aja. 3/2 dah berubah sebab 3/2 pecahan tak wajar ni kita dah tukarkan kepada nombor bercampur. Dia dah jadi 1/2. Dah tak wujud dah 3/2 jadi kemudian bila dah dapat ni, kita tambahkan balik. Nombor bulat dengan nombor bulat. Faham tak? Faham. Dia jadi 9. Pengangka dia apa? 1. Penyebut dia 2. 2. Jadi jawapan dia 9. 1/2. Okey. Berbalik pada cikgu cakap tadi tu. Tadi awal-awal cikgu cakap. Sekejap Awal-awal tadi cikgu cakap 7 kalau ada operasi tambah, kita tak payah tukar 7 ni kepada nombor bercampur pun tak apa. Kita boleh direct je tambah. Tapi kalau dia operasi tolak, kita wajib tukarkan. Tapi tak apalah, nak bagi kamu faham, cikgu tunjuk jalan panjang dulu. Nampak panjang. Dari atas ke bawah ni panjang. Okey, sebenarnya kita ada cara ringkas tu. Itulah cara cikgu cakap tu. Okey. Awak bayangkan kalau awak tak buat bawah ni, awak tak tukar 7 kepada nombor bercampur, terus je tambah. Okey, kita terus tambah 7 tambah 2 jadi 9. Kemudian 7 tambah 2, 9. Salin je balik pecahan. Sebab pecahan sini tak ada pecahan, tak ada apa yang kita nak tambahkan. Dia jadi 9/1/2. Tengok 9/1/2 sini, 9/1/2 sini. Sama tak? Sama. Betul. Sebab itu cikgu cakap, kalau operasi tambah, tak payah pening-pening. Kita tambahkan je kumpulan nombor bulat dengan nombor bulat, pengangka. Kalau ada sini pengangka, tambahkan aja. Faham tak? Faham. Alright. Kita teruskan nombor 5. Boleh? Ada apa-apa nak tanya Boleh. tak? Tak. Alright. Nombor 5. Sini ada 6. Cikgu suka pakai ringgit je. Kita memang senang kalau faham pakai ringgit je. 6 ringgit. Ini 3 ringgit lebih. 6 tolak lagi berapa je tinggal ini. Jadi 2 nombor ni kita nak tambahkan ke nak tolakkan? Dua nombor ni kita nak tambahkan ke? Itu ke jawapannya? Nak letak dalam ni? Kena Betul. tolak. Betul, kena tolak. Kita tak boleh tambahkan. Kalau kita tambahkan, sama juga macam cikgu terang tadi. Kalau kita tambahkan 6 tambah 3 jadi 9. Jadi kita nak letak ke 9 kat sini. Kalau kita letak 9 kat sini, 9 berapa Kalau kita letak 9 kat sini, dia jadi kecil tolak besar. Sebab tu tak boleh. Faham tak?
Kelas, faham tak? Faham. Okey. Ayat matematik kita nak buat sama dengan siapa dulu nak letak ni? 6 ke 3, 4 per 5 kita nak letak ni di awal-awal. 6. Betul 6. Kenapa kita letak 6 dulu kelas? Sebab nombor besar. Betul 6 kat sini. Lepas tu buat operasi tolak 3, 4 per 5. Alright kelas. Okey, macam nak buat ni? Ni operasi tolak ni. Boleh ke 6 tolak 3 terus? Tak boleh. Boleh. Jadi kena tukarkan 6 kepada bentuk nombor apa? 6 ni kena tukar nombor apa ni? Kita panggil apa ni? Nombor apa ni? Ada 3 ni, ada 3. Kembur 3. Kalau kembur 3 ni nombor apa? Nombor bercampur. Korang selalu korang selalu lupa tulislah. Nombor bercampur tulis kat mana-mana, buat catatan ya. Jadi kita kena tukarkan ini kepada nombor bercampur. Okey, dah tera kan? Okey, apa dia nombor bercampurnya? Awak cakap, cikgu tulis. 5. Betul? 5. Pandai. Betul, dah tera dah. Ikut aja penyebut nombor soalan. Jangan pergi penyebut orang lain, merata-rata pergi. Jangan pergi kat sini je. Pergi dekat tempat kita sendiri. Jangan pergi tempat soalan lain. Faham? Faham. Alright, kita teruskan. Tolak. Salin balik 3, 4 per 5. Okay. Kemudian kita tengok. Penyebut memang samalah. Pengangka 5 tolak 4. Boleh ke tak? 5 tolak 4? Boleh. Okey, boleh? Okay, nombor bulat. Boleh tak? 5 tolak 3? Boleh. Jadi, teruskan. Jadi apa? Awak cakap. Dah tera dah tu. Nombor bulat. 1 per 5. 1 per 5. Alright. Jadi, inikah jawapan akhir? Boleh terima ini? Boleh terima 2, 1 per 5? Boleh kita terima tak 2, 1 per 5 sebagai jawapan akhir? Boleh. Kenapa kita boleh terima? Boleh. Kenapa kelas? Kenapa kita boleh terima 1 per 5 ni? Sebab dia tak boleh tukar. Sebab dia dah kecil dah. Betul, sebab dia dah kecil. Pertama, dia dah kecil dah. Kedua, 1 dengan 5 tak ada dalam survey yang sama. Faham? Faham tak? Okay, jadi inilah ini dia jawapan akhir kita untuk nombor berapa ni? Nombor 5. Jawapan akhir adalah 2, 1 per 5. Boleh kelas? Boleh. Right. Kemudian kita tengok nombor 6. Tutup mikrofon. Alright. Perhatikan nombor 6. Jeng jeng jeng. 3 lebih. 3 ringgit lebih. 6 ringgit lebih. Anu je depan sekali. Anu kalau depan sekali, dia kena lebih kecil ke lebih besar? Besar. Lebih besar. Besar. Jadi apa kita nak buat pada kedua nombor ni supaya kita nak anu ni jadi paling besar? Tambah. Okey, awak cakap cikgu tulis. Nak letak apa ni? Cakap cikgu tulis. 6, 5 per 8 tambah 3, 1 per 8. Pandai, betul. Okey, kemudian kelas. Apa nak buat ni? Boleh terus tambah tak? Boleh. Okey, teruskan. Cakap apa dia? Cikgu tulis. Mula-mula nombor bulat. 9. Boleh ke kita terima ni sebagai jawapan akhir? Boleh tak? Boleh, sebab kena kecilkan. Pandai. Okey, 6 dengan 8 ada dalam survey apa?
2. Safer 2. 2, 4, 6, 8. 6 ada di tempat ketiga. 8 ada di tempat keempat. So kita potong. 6 potong tinggalkan tempat dia 3. 8 potong tinggalkan tempat dia 4. Jadi jawapan akhir kelas. 9:34. 9:34 adalah jawapan akhir. Okey? Dah? Boleh kita teruskan soalan seterusnya? Boleh. Alright. Okey, kita pergi muka surat 30. Okey, ni tak ada anu. Dia suruh kita selesaikan. Okey, kita selesaikan satu persatu. Besarkan lagi. Alright. Okey kelas. Nak selesaikan ni kita buat satu persatu dulu. Nombor pertama tambahkan dengan nombor kedua. Dapat hasilnya baru kita akan tolak dengan nombor seterusnya. Faham? Umur tutup mikrofon. Okey. Seterusnya. Nak selesaikan dulu ni. Salin dulu. 3/2/7. Tak payah salin dulu pun tak apa. Sebab ini memang dah ada ayat matematik kat sini kan. Jadi kita terus saja tambahkan kedua-dua ni. Kita tengok nombor bulat penyebut dah sama. Okey, ini operasi tambah. Jadi tak payah fikir kecil ke besar. Boleh kita terus tambahkan. So tambahkan kedua-dua ni kelas jadi berapa? Cepat, cikgu nak letak apa ni? 3/2/7 tambah 4/7 jadi berapa? 3/6/7. 3/6/7. Baru tolak dengan 1. 1 ni nombor bulat tau. Jadi kalau 1 nombor bulat, ini pula melibatkan operasi tolak. Boleh ke kita terus tolak? 3 tolak 1? Tak. Masa awak nak tukar, awak tak boleh pula nak ambil 1 ni bawa ke depan. Jangan pandai-pandai awak ubah tempat dia. Tempat pada setiap soalan pecahan mestilah tetap. Tak boleh diubah-ubah. Kalau diubah, mesti takkan dapat jawapan akhir yang betul. Jadi, kita nak ubah yang ni kan. Kita nak ubah kepada nombor bercampur. Okay. Sekarang yang ini pula. Kita salin dulu sebab dia di depan sekali. Jadi, kita kena ikut aturan dia tu. Tak boleh ubah tempatnya. 3/6/7 tolak dengan 1 ni. 1 ni kalau kita nak jadikan nombor bercampur macam cikgu ajar tadi, kalau kita pinjam, dia tinggal sifar. Betul tak? Kalau dia tinggal sifar, contohlah cikgu nak tukar kan. 1 cikgu pinjam. Jadi 1 ni cikgu pinjam, dia tinggal sifar. Jadi ini dah jadi nombor bulatnya 1. Kemudian cikgu akan bentuk pecahan. Bila cikgu bentuk pecahan, katalah awak ambil pecahan yang kita ajar, ambil penyebut yang sama dalam soalan. Awak pun letaklah. Jadi kalau kat sini, awak buat langkah macam ni, betul tak kelas? Boleh tak letak 1 ni sama dengan 1/7? Tak. Kenapa tak? Sebab awak perhatikan kat sini. Perhatikan kat sini. Ini adalah sama dengan 1 tambah 7/7. 1 tambah 7/7 sama dengan 1 tambah 7 sama dengan berapa? 1. Bermakna hasilnya akan jadi 2. Bermakna atas tadi, soalan tadi 1. Bila awak buat, awak tukar, dah jadi 2 bawah. Bermakna awak dah mengubah nombor soalan. Sebab itu tak boleh. Apabila dia tinggal 1 je, kita tak boleh menukar dia kepada nombor bercampur. Kita hanya boleh tukar dia kepada apa kelas. Kita boleh tukar dia kepada apa kelas?
Hello. Nombor bercampur. Kita tak boleh tukar kepada nombor campur. Cikgu dah tunjuk tadi. Satu ni kita tak boleh tukar kepada nombor bercampur sebab bila tukar dia kepada nombor bercampur, dia akan jadi 1/7/7. 1/7/7 mana sama dengan 1? Dia jadi 2. Sini bila kita tukar tu, hasil dia mesti sama dengan yang asal. Kita tak mengubah nilai soalan, kita hanya mengubah bentuk nombor. Kena ingat tu. Jadi macam mana kita nak letak dalam bentuk apa ni supaya dia sama dengan 1? Kelas? Bermakna, adakah kita nak letak dalam bentuk nombor bercampur atau kita nak letak dalam pecahan sahaja? Yang mana kelas? Nombor bercampur ke pecahan? Pecahan. Ya, kita hanya boleh menukarkan kepada pecahan sebab di sini hanya ada 1. Jadi cara dia kita hanya tukar kepada pecahan. Okey, tukar pada pecahan. Jadi pecahannya jadi apa kelas? Pengangka penyebut. Hello. Hello. Tak jawab. Masih lagi peraturan yang sama. Cuma kita tak boleh letak nombor bulat je sebab tak cukup. Jadi apa pecahan nak letak ni? Peraturan sama. Peraturan sama macam soalan-soalan lain. Tak dengar? 1/7/7. Tak dengar? 7/7. Yes, betul. Pandai. 7/7. Letakkan 7/7 sahaja. 7/7 sama dengan berapa kelas? 1. Jadi 7/7 sama dengan 1. Nampak? Jadi 7/7 yang kita ubah ni, kita hanya mengubah bentuk. Kita tak ubah nilai 1 tu. Faham tak? Faham. Alright. Bila kita dah ubah, so kita teruskanlah pengiraan. Cikgu buat garisan ni. Tak muat. Okey, teruskan pengiraan. Okey. Penyebut dah sama. Tukar bentuk. Penyebut dah sama. Kita tengok pengangka. 6/7. Boleh tak 6/7? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena pinjam lah. Pinjam. Pinjam daripada 3. Kita kena potong. Potong 3. 3 tinggal berapa? 2. Jadi apa yang terbentuk kat sini? Alihkan ini. Bawa nilai ni ke sini pula. Okey, jadi berapa? 13. Nanti nombor bulat tak sebut lagi. Nombor bulat dulu letak. Berapa? 2. 2. 2. Okey, pengangka. 13. Betul. Sebab apa 13? Tambahkan atas dengan bawah. 6 tambah 7 jadi 13. Penyebut? Masih sama. 7. Okey. Inilah dia. Ni. Ini dia. Asal dia yang ini. Okey. Kita dah ubah dia menjadi 2/13/7. Faham tak kelas? Setakat ni faham tak? Faham. Alright. Kemudian kita teruskan. Nak buat apa kat sini ni? Nak letak apa? Sambung dengan apa ni? Hello. Nak sambung apa? Petikan. Tak dengar? Petikan. Ni ayat matematik ni. Petikan. Ni belum siap lagi. Cuba korang perhatikan ni.
Ini baru kita buat 13/7. Tolak 7/7. Sambung. Ini. Betul. Ini kan tadi kita dah bawa ke sini. 3/6/7 dah jadi 2/13/7. Jika ada sambungannya ni, tolak 7/7. Disambung salin. Bukan ini jawapan akhir. 7/7. Okey. Barulah kita boleh mula menolak sebab 13 tolak 7 dah jadi besar tolak kecil. Okey. Jadi apa jawapannya kelas? Terus. Nombor bulat dulu. 2. Nombor bulat. 6/7. 2/6/7. Adakah ini kita boleh terima sebagai jawapan akhir? Ya. Boleh. Sebab ini 6/7 ni adalah pecahan wajah. Dah cantik dah pecahan wajah. Ini bukan pecahan tak wajah. Sebab pengangka dia kecil, penyebut dia besar. Jadi tak perlu kita susah-susah nak tukar kepada nombor bercampur. Jadi kemudian pula 6 dengan 7 kita tak boleh potong sebab tak ada dalam sifar yang sama. Okey. Jadi jawapan akhir dia betul adalah 2/6/7. Dah? Boleh pergi soalan nombor 2 kelas? Boleh ke? Alright. Boleh. Sekarang dah pukul apa ya? Dah pukul 1:05 minit. Okey. Last cikgu macam ni Okey, 1 lebih. Cikgu risau sebab ada yang ambil peperiksaan. Kesian awak perlu persediaan. Macam ni. Kita sempat bincang sampai nombor 2. Tutup dulu mikrofon. Petang lah. Tutup dulu mikrofon. Dengar semua anak murid cikgu dengar sekejap. Cikgu nak bagi pesanan ni. Kita last bincang soalan nombor 2. Tetapi kita ada lagi berapa soalan? Ada soalan 3, 4, 5, 6. Kemudian ada pula lagi sepatutnya saya bincangkan muka surat 31. Muka surat 31 ni. Yang tak sempat cikgu bincang, cikgu akan buat satu video, cikgu akan upload dekat YouTube. Awak boleh tengok lepas habis jawab peperiksaan. Okey, awak boleh tengok malam ni pun boleh. Cikgu akan share petang ni jugalah. Cikgu buat video, ajar awak, jadi awak buka tengok. Okey, atau kalau tak sempat buka, esok-esok pun ada. Siapkan kerja. Jadi tugasan kamu untuk hari ini ada 3 muka surat, iaitu muka surat 29, 30 dengan 31. Ada 3 muka surat yang kamu kena cuba siapkan minggu ini sebelum Google Meet kita yang baru minggu depan. Boleh tak kelas? Boleh. Alright, kalau boleh jangan lupa cikgu akan share 2 video, iaitu satu video yang kita video kelas, kedua video cikgu ajar yang kita tak sempat bincang sama-sama. Boleh? Boleh. Alright, last nombor 2 sebelum kita keluar. Okey. 9 tolak 3/5 tambah 1/2/5. Tutup mikrofon. Okey. Pertama kita kena selesaikan 9 tolak 3/5 dulu. Tapi yang ni kita akan buat kemudian. Okey, kita kena tolak ni dulu. Okey, tak payah salin balik 9 tolak 3/5, tak payah salin. Kita dah tahu ni nak buat operasi tolak, nombor bulat kena tukar kepada apa? Kelas? Pada nombor bercampur. Okey, tukarkan terus. Maknanya 9 ni terus tukar kepada nombor bercampur. Apa nombor bercampurnya? Sebut, cikgu tulis. Patut kita lebih congak ni. 8/5/5. Tak dengar. 8/5/5. Betul, 8/5/5. Okey. Kenapa dia jadi 8? Sebab kita pinjam 1. Dia berkurang 1
9 kurang 1 jadi 8. Kenapa dia jadi 5/5? Sebab kita mengikut penyebut sebelahnya. Faham? Faham tak kelas? Faham. Faham. Kemudian, siapa yang terleft tu cuba masuk balik ataupun boleh tengok rakaman. Kemudian siapa yang terleft tu dia sempat tak isi kehadiran tadi tu? Siapa yang tak isi lagi, isi kehadiran iaitu type nama pada ruang chat Sambil-sambil tu dengar cikgu terang ni. Okey, kemudian salin. Salin balik apa ni? Seterusnya ni. Nak letak apa? 8 5/5 ni datang daripada 9. Lepas tu kita nak buat apa? 3/5. Ya, sambung. Tolak 3/5. Okey, boleh tak kita tinggalkan macam ni je? Yang 1 2/5 ni kita tak salin kat bawah. Boleh tak kelas? Tak boleh. Betul. Kita tak boleh tinggalkan walaupun kita tak melakukan apa-apa kerja pada 1 2/5. Ya, tak boleh. Sebab jalan kerja ayat matematik mesti lengkap. Tak boleh awak potong. Awak cut. Cannot. Itu satu kesalahan yang besar. So, walaupun kita tak melakukan apa-apa, salin saja. Salin je dulu. Alright. Setakat ni faham? Kelas, setakat ni faham? Faham. Siapa yang lambat masuk, isi kehadirannya dalam ruang chat. Okey, kemudian kita sambung. Okey, sambung. Selesaikan ni. Sebab kita nak buat operasi tolak. Okey, selesaikan. Dapat apa? Cakap, Cikgu salin. Selesaikan ini. 8 5/5 tolak 3/5. Kita nak terus turunkan ke bawah. Hasil tolak tu. Apa hasil tolaknya? 2/5. Betul, 8 2/5. 2/5. Bermakna hasil tolak ini adalah 8 2/5. Jadi tinggal yang ini aja. Kan? Tinggal yang ini aja yang kita akan salin ke bawah. Okey? Jadi kita nak salin apa ni? Sambung salin. Ni, sambung. Nak salin apa? 2/5. Tambah 1 2/5. Tambahan 1 2/5. Sekarang operasi tambah pula. So kita settlekan operasi tambah. Tak payah fikir kecil besar. Tambahkan je mengikut kumpulan nombor yang sama. Okey. Alright. Cepat tambahkan. Nombor bulat dulu. Jadi apa? 9/5. 9, betul. 4/5. Betul. 5. Okey, adakah ini kita boleh terima sebagai jawapan akhir? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh kelas? Tu pecahan. Boleh. Tak dengar? Tak boleh. 4/5 ni boleh tak kita terima sebagai jawapan akhir? Boleh. 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 Sebab dia adalah panggilan wajar iaitu nombor atas dia lebih kecil. Boleh. Kalau atas dia kecil boleh. Kemudian 4 dengan 5 kita tak boleh kecilkan lagi. Jadi kita tak boleh nak ubah-ubah apa-apa lagi dah. Inilah dia jawapan akhir. Faham tak kelas? Faham. Faham Okey. Itu saja soalan-soalan lain. Awak tunggu video cikgu. Tapi janganlah tak buka. Penat cikgu buat video nak bagi awak faham. Kan? Betul tak? Kelas. Betul. Betul. Sekejap, cikgu stop sharing dulu. Okey. Cikgu buka muka cikgu. Okey. Apa tadi cikgu cakap? Video cikgu buat tu nanti janganlah hampa tak buka. Kalau hampa tak buka macam mana hampa nak semak? Jadi cara awak menyemak ataupun cara awak kalau tak faham, buka video tu. Video tu lah boleh menyelesaikan 3 muka surat tu yang awak kena buat minggu ni. Faham? Faham.
Ada apa-apa lagi tak yang awak nak tanya cikgu sebelum kita tamatkan kelas kita? Kena tanda ke cikgu? Oh, Kena tanda. Mestilah Cikgu kena tanda kan. Kan setiap kali waktu kelas, setiap kali kan cikgu terangkan. Kejap, tutup kejap. Tak payah hantar gambar? Apa dia? Tak payah hantar gambar? Tak payah ambil gambar. Okey, kejap, tutup kejap mikrofon cikgu terangkan. Kenapa tak payah ambil gambar? Okey, tak payah ambil gambar sebab apa? Kalau awak tangkap gambar, awak bagi kat cikgu, cikgu tahu benda tu benda yang sama sebab kita dah bincang jawapan dia pada video-video ataupun kelas Google Meet. Betul tak? Betul. Jadi tak ada gunanya. Tak ada gunanya awak hantar buku tu awak hantar gambar tu kat cikgu. Cikgu tak boleh nak tanda pakai pen merah yang betul pun. Cikgu tak boleh tanda buku awak tu sendiri. Buku awak tu cikgu tak boleh pegang pun. Yang boleh tanda, cikgu boleh tanda pakai WhatsApp je pun kan. Tapi tak bolehlah tanda betul dekat buku awak. Dia bukannya satu realiti gitu. Jadi tak berguna. Maksudnya yang boleh menanda buku awak, yang boleh tolong cikgu tanda awak sendiri. Faham? Jadi awak tandakan mengikut skema ataupun perbincangan yang kita bincangkan dalam video. Tengok, fahamkan dulu. Jangan nanti awak buka video, awak terus salin aja. Awak tak fahamkan, cepat-cepat salin, siapkan, nak siap cepat. Tapi awak tak faham. Jangan. Cara nak buat, tengok video tu dulu. Tengok video, sebelum cikgu tunjukkan jalan kerja seterusnya, awak berhentikan dulu video tu. Cuba awak buat sendiri dulu. Cuba aku berhentikan dulu video cikgu ni. Cuba aku buat sendiri dulu. Aku buat sendiri dulu. Lepas tu tengok video cikgu. Play balik video tu. Betul tak jalan kerja tu? Dari situ kita belajar. Dari situlah cara kita lebih mahir matematik. Faham tak? Kita nak pandai kena ada sifat jujur. Sifat apa kelas? Jujur. Jujur, kena ada sifat jujur, barulah diri sendiri awak pandai. Cikgu buat kelas, cikgu buat video bukan nak bagi cikgu pandai, nak bagi awak pandai. Faham? Maksudnya tip dia, cara nak bagi awak pandai, berhentikan dulu video cikgu. Contoh sekarang awak tengah buat nombor 4. Berhentikan dulu nombor 4 tu, video cikgu tu, cuba buat sendiri dulu. Buat sendiri, lepas tu play balik. Play, tengok. Bandingkan, sama tak jawapan aku dengan jawapan cikgu? Oh, tak sama. Oh, sebab inilah salah. Aku salah kat sini. Baru kita nampak kesalahan kita. Baru kita lebih belajar. Faham tak? Faham. Okay, lepas dah siap, semua dah betul, awak tandakan dengan pen merah, settle. Bila awak dah tanda dengan pen merah, awak dah tahu bila awak selak, lagi seminggu awak selak balik kan, awak tengok, oh muka surat 28 ni hari tu aku dah tanda dah merah dah ni. Oh maknanya dah settle. Muka surat 30 pun aku dah tanda, oh dah settle. Kita tak payah tengok-tengok lagi dah. Surat yang kita dah tanda pen merah tu. Faham? Faham. Okey, faham. Ada apa-apa nak tanya cikgu? Siapa? Ada sesiapa nak tanya cikgu? Boleh tanya? Tak. Okey, tak ada. Semua orang dah letakkan nama, dah type nama dekat ruang chat. Kalau tak type nama pada ruang chat, tak boleh cikgu nak semak kehadiran. Okey kelas. Tak ada kalau tak ada, itu saja setakat ini kelas kita. Jangan lupa tonton 2 video cikgu iaitu video rakaman yang kita tengah buat sekarang ni dan juga video yang lagi 2 muka surat kita tak sempat nak bincang sama-sama. Okey, itu saja kelas. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca. Kalau tak faham tak Bye. baca. Bye-bye. Terima kasih. Ya, bye.